Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Asim Asari. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, yang sudah selalu senantiasa menanti video-video dari channel YouTube Hasim Asari. Nah, oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya tentunya. Nah, teman-teman semua, semoga yang tahun ini masih jomblo, semoga tahun ini dituntaskan jomblonya dan semoga segera menikah seperti saya. Saya juga belum nikah, masih jomblo ya. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk dukungannya dan pokoknya luar biasa lah buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini ya. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan menonton sebuah video yang ini bersumber dari podcast TV Pertiwi. Nah, TV Pertiwi. Nah, judulnya apa sih? Malaysia, judulnya adalah Malaysia milik Melayu. Nah, apakah benar Malaysia ini milik Melayu atau milik siapa, ya kan? Nah, karena menurut saya di dalam negara Malaysia itu, di dalam Malaysia itu banyak yang namanya kaum, tapi yang digunakan bahasanya adalah satu, yaitu bahasa kaum Melayu Malaysianya, ya kan? Sedangkan di dalam Malaysia itu ada Inggris, ya kan? Ada Cina, ada mana lagi? Ada banyak warga asing lah di dalam negara itu tentunya. Nah, tetapi di situ belum tentu semua orang asing yang masuk di dalam Malaysia, di dalam negara Malaysia itu mau menggunakan bahasa Melayu Malaysia itu. Dan belum tentu dia mau mengikuti budaya yang ada di negara tersebut, ya kan? Nah, teman-teman semua untuk menyatukan itu semua tidaklah mudah, ya kan? Nah, ini nanti kita cari tahu Malaysia ini milik siapa, milik Melayu atau siapa, milik jika milik siapa Inggris atau milik Cina atau milik entah Singapura atau siapa atau milik Melayu. Nah, jawabannya nanti di dalam video ini kita tonton bersama ya. Ikuti terus videonya dari awal sampai akhir supaya kalian paham dan bisa mengambil dari kesimpulan dalam video ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita tonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita ke videonya langsung ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih kepada Tun kerana sudi bersama dengan TV Pertiwi sekali lagi. Perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan Malaysia milik orang Melayu. Tun ada menulis beberapa artikel dan pernah juga bercakap dalam beberapa siri ucapan sidang media berkenaan dengan isu status negara kita ni. Jadi sebenarnya apa yang Tun maksudkan dengan kenyataan-kenyataan sebelum ni? Ya, Malaysia adalah satu gabungan Muhammad. negeri-negeri Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah orang asal negeri ini dan mereka diakui, diiktiraf sebagai pemilik Malaysia. Orang Melayu di Semenanjung, Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Orang lain adalah pendatang. Jadi dalam perlembagaan tak ada disebut bahawa kita adalah negara multiracial. Multiracial bermakna siapa saja yang ada di Malaysia ini menjadi pemilik asal negara. Tak. Pemilik asal negara ialah orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah Sarawak. Jadi bila usaha dibuat untuk jadikan Malaysia sebagai multiracial country, maka semua orang akan mempunyai taraf dan hak yang sama dengan orang Melayu dan Bumi Putera lain. Jadi bila ada hak yang sama, segala-galanya akan diagih seolah-olah semua orang mempunyai hak yang sama. Sebaliknya kita tahu dalam perlembagaan tak ada disebut hak yang sama. Kita dalam perlembagaan ditunjuk bahawa negara ini berasal daripada negara Melayu dan orang Melayu mempunyai kedudukan yang berlainan daripada kaum pendatang. Umpamanya pentadbiran. Pentadbiran adalah oleh orang Melayu. Demikian juga tentera dan polis dan macam-macam institusi lain
semuanya adalah orang Melayu sebagai pemilik asal negara kita. Kalau dijadikan negara berbilang kaum, maka semua yang dihadkan kepada orang Melayu dan Bumi Putera akan diagih juga kepada orang kaum pendatang. Malangnya kaum pendatang ni ada dua jenis. Satu jenis mereka terima diserap sebagai orang Melayu. Banyaklah orang keturunan daripada orang India, orang Pakistan, orang Arab. Mereka datang ke Malaysia dan mereka diserap menjadi orang Melayu. Kita tak ada masalah dengan mereka. Tetapi kaum pendatang yang lain, yang baru ni, tak nak diserap sebagai orang Melayu. Jadi mereka terasing daripada orang Melayu. Tak bolehlah diberi hak yang sama seperti penduduk asal Malaysia, orang Melayu dan Bumi Putera. Mereka mempunyai kedudukan yang berlainan, berasingan, dan mereka tak campur sama sekali dengan penduduk tempatan. Sebab itu kalau diadakan multiracial country, dia akan memberi hak yang lebih kepada kaum pendatang. Seolah-olah mereka sudah jadi Bumi Putera ataupun orang tempatan. Wow. Kalau diadakan seperti itu, maka orang tempatan, iaitu orang Melayu dan Bumi Putera, tidak boleh lawan, tidak boleh bersaing dengan kaum pendatang, terutamanya dalam bidang ekonomi. Mereka ketinggalan dan mereka menjadi puak yang miskin. Sebaliknya, orang kaum pendatang ini yang kekal dengan hubungan mereka dengan negara asal mereka akan menjadi kaum yang kaya. Dan ini tidak sihat bagi negara. Baik, tadi Tun menyebut Malaysia milik Melayu. Jadi nak faham maksud pemilikan tu. Pemilikan tu sebagai orang yang memang asal-asal duduk di sini dari sudut sejarah dan juga perlembagaan. Ya, Pemilikan. memang pun mana-mana negara ada penduduk asalnya yang memberi image negara itu. Katakanlah negara China. Kita tahu bahawa negara China dimiliki oleh orang Cina, tidak dimiliki oleh orang Melayu ataupun orang India. Dia adalah dimiliki oleh orang Cina. Mungkin ada kaum pendatang, dan pendatang tu kalau nak jadi warga negara, mereka mesti jadi orang Cina, mempunyai bahasa dan budaya orang Cina. Jadi orang yang menjadi pengasas sesebuah negara dikaitkan dengan negara itu. Jadi tanah Melayu dan Sabah Sarawak dimiliki oleh orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah Sarawak. Jadi orang lain yang datang kemudian menjadi kaum pendatang. Tetapi mereka, kalau mereka bersetuju diserapkan secara menyeluruh, iaitu daripada segi bahasa, budaya, sekolah dan sebagainya, mereka akan disamakan dengan pengasas negara. Tetapi kita dapati di Malaysia ini, orang yang datang kemudian, mereka tak nak diserapkan. Mereka nak kekal hubungan mereka dengan negara asal mereka. Sebab itu ada perpisahan. Dan kalau kita tak bolehlah bagi hak yang sama seperti pengasas negara. Mungkin juga mereka melihat Malaysia ni bermula sejarahnya pada tahun 57 ataupun 63. Mereka tak melihat Malaysia, tanah Melayu dalam konteks sebelum dijajah. 53. Jadi sebab itu kita nak fahamkan bahawa pemilikan Melayu tadi ni, penjajah dah keluar, mesti dikembalikan semula kepada orang Melayu. Harusnya itu. Ya, memang ada sebelum penjajahan, sebelum kemerdekaan, memang pun ada orang yang memberi
identiti dengan negara berkenaan. Jadi macam India, semua orang akui bahawa India adalah milik orang India. Apa India loh? China adalah milik orang China. Malaysia milik orang Jepun siapa? adalah milik orang Jepun. Kalau ada kaum lain yang datang, kalau mereka sesuaikan diri mereka diasimilasi oleh orang ini, mereka tak ada masalah pasal mereka sudah jadi sebahagian daripada kaum asal Pertanyaannya, yang menubuhkan dan mendirikan negara berkenaan. Tetapi kalau dia nak kaitkan balik dengan negara daripada mana dia datang, jadi terdapat perbezaan antara orang yang daripada mulanya dikaitkan dengan negara berkenaan berbanding dengan orang yang datang kemudian yang masih kekal dengan kaitan mereka dengan negara asal mereka. pertanyaannya, Jadi kita nak kata sekarang ni Malaysia itu milik siapa? pemilikan kepada Malaysia ini Nah, merujuk kepada sejarah dan perlembagaan. Pemilikannya adalah orang Melayu. Ya, memang macam itu. Macam sekarang ni kita dapati muter-muter orang ramai juga orang yang berhijrah malah ke negara lain. lain. Umpamanya Australia. Australia Umpama pada terus. mulanya dapat kedatangan orang Eropah dan mereka dirikan kerajaan. Orang tempatan pada masa itu agak kebelakangan dan mereka tidak dirikan kerajaan. Jadi Australia dikenali dan diiktiraf oleh dunia sebagai dipertanyakan itu Malaysia negara bukan orang Australia. Australian. Orang yang datang kemudian, orang Melayu, orang Cina datang kemudian, mereka mesti diserapkan sebagai orang Australian. Mengguna bahasa orang Australian, budaya orang Islam, orang Australian, dan juga mereka akan mempertahankan negara itu sebagai orang Australian. Kalau mereka tidak buat begitu, mereka tidak diterima sebagai orang Australian. Demikian juga dengan Malaysia. Dunia tahu Malaysia ini adalah negeri orang Melayu. Dan di Bumi Putra, di Sabah Sarawak pun, mereka memang orang asal di situ. Nah, Jadi Putra. dunia iktiraf negeri Melayu ni sejak 2000 tahun dahulu. Di zaman silam, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara Melayu yang mengeluarkan biji emas. Jadi itu kena iktiraf. Kalau orang datang boleh ambil itu macam penjajahan lah. Macam ada invasion. Umpamanya sebuah negara yang kuat mungkin melanggar dan menawan sebuah negara lain dan ambil alih negara lain sebagai negara mereka. Itu memang akan ditentang oleh penduduk asal. Ini tak macam itu. Nak secara constitution, tukar constitution, nak panggil negara kita ini negara berbilang kaum. Berbilang kaum bermakna semua kaum seolah-olah mereka lah daripada asal dulu mendirikan Malaysia. Tak betul. Yang mendirikan Malaysia, yang mengadakan pemerintah-pemerintah di Malaysia adalah orang Melayu. orang Melayu. Dan orang Melayu bersetuju kita terima orang asing. Tapi mereka kalau nak jadi Melayu, kita terima. Macam orang Arab, orang India, orang Pakistan, mereka datang di sini, mereka lupakan bahasa mereka, budaya mereka, mereka terima budaya orang Melayu, bahasa orang Melayu, sekolah orang Melayu, tak ada masalah. Orang Melayu aja. Tetapi apabila datang kaum yang nak kekalkan ikatan mereka dengan negara asal mereka, jadi ada perbezaan antara penduduk tempatan yang berasal daripada Melayu ataupun sudah jadi orang Melayu dengan penduduk yang tidak jadi orang Melayu. Sebaliknya dikenali sebagai pendatang daripada negara tertentu. Baik, Tun juga menyebut soal identiti Malaysia ni adalah sebuah negara Melayu.
Tetapi sekarang ni kita hidup dalam negara yang banyak kaum, banyak bangsa yang mereka juga katanya berjuang untuk Malaysia, bayar cukai, menang pertandingan, naikkan nama Malaysia. Jadi situasi ni berbeza dengan isu kita nak kata boleh jadi rakyat Malaysia, tetapi kena iktiraf Malaysia ni identiti dia negara Melayu. Yalah, kalau buat macam itu, kita ambil Amerika Syarikat umpamanya. Kenapa diumpamakan? Amerika Syarikat dibangunkan oleh orang British. Dibangun, dijadikan satu, mula itu sebagai tanah jajahan, lepas itu dapat kemerdekaan, dikenali sebagai United States of America. Penduduknya dikenali sebagai American. Kemudian daripada itu datang orang daripada Asia, daripada Afrika, daripada Eropah. Tetapi mereka menjadi warga negara Amerika, diserapkan dan mereka angkat sumpah untuk jadi ni. Mereka mesti menggunakan bahasa tempatan, bahasa Inggeris lah. Asal bahasa Inggeris tapi Inggeris American lah. Jadi budaya semua. Lepas itu mereka dikenali sebagai orang American, bukan lagi orang Jerman American, orang Swedish American. Tak. Bahkan kalau kita lihat Presiden Eisenhower keturunan Jerman. Tapi bila dia dalam perang, dia lawan dengan Jerman sebagai American. Dia bukan German American, tak. Dia American. Jadi kita nak orang semua jadi satu kaum asal, kita terima. Tapi bila diasingkan jadi kaum lain, kita tak boleh terima lah. Jadi itulah bila Tuan sebut tentang multiculturalism ni, dia mungkin ada dua situasi. Komposisi negara yang berbilang-bilang bangsa dan kaum. Satu lagi berkenaan identiti negara, perlembagaan negara. Jadi dua perkara ni nampak masyarakat tak faham. Ya, kita beri kelonggaran kerana mereka tidak nak jadi orang Melayu. Orang dulu sanggup jadi orang Melayu, orang daripada Arab, daripada India, Pakistan, mereka sanggup jadi orang Melayu, tukar bahasa mereka, ambil bahasa Melayu sebagai bahasa mereka, dan budaya mereka pun budaya Melayu. Itu tak ada masalah. Tetapi yang datang kemudian ini, dia nak kekalkan dia punya ikatan dengan negara asal. Tak nak bahasa Melayu, nak ada bahasa mereka sendiri, nak ada sekolah mereka sendiri, nak ada budaya mereka sendiri. Jadi tak nampak mereka diserapkan sebagai orang negara. Mereka memang pun berkata, kami daripada negara lain. Jadi bila dikata macam itu, tak bolehlah nak disamakan dengan orang yang asalnya orang tempatan, yang membangunkan negara kita sehingga dikenali sebagai negara orang Melayu. Jadi Tun lihat multiculturalism tadi ni memperjuangkan Malaysia yang Ya, luar biasa ya. Pertanyaannya cukup banyak ya, karena jadi di sini kita tahu bahwasanya Malaysia ini milik siapa, Melayu atau milik siapa. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Malaysia ini memang milik kaum Melayu, dan juga di Sarawak juga ada yang namanya Bumi Putra, ya kan, itu asal penduduk asli dari Sarawak itu dan Malaysia. Nah, tentunya teman-teman semua, untuk negara Malaysia ini setelah kita amati dalam video ini, itu banyak pemetaan ya kan, dari orang masuk, orang pendatang, orang Arab, India, ataupun mana lagi Cina. Nah, itu punya adat sendiri-sendiri, walaupun oleh pemerintah sudah diajukan
diperintahkan untuk mengikuti adat dan budaya yang ada di Malaysia, adat budaya Melayu Malaysia. Tapi kalau yang tidak mau ya silakan, itu punya pemetaan sendiri. Nanti kumpulan orang-orang India itu punya kegiatan sendiri, budaya sendiri di sana gitu kan. Terus punya apa sekolah sendiri juga, dan juga di Malaysia itu seperti di Cina juga punya kegiatan sendiri, acara-acara kebudayaannya sendiri ya. Budaya adat Cina sendiri gitu kan, India sendiri gitu. Itu mungkin yang ada di Malaysia seperti itu ya dalam video ini. Dan tentunya teman-teman semua masih punya versi lain atau penangkapan lain dalam menonton video ini. Silahkan nonton apa namanya? Komen. Apa ya? Komen di kolom komentar ya, apa menurut kalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita tonton bersama videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, cukup sampai di sini dulu. Oke, kita lanjut besok di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.